Berita ni sahih ke tidak? Jom kita kongsi. Pastinya anda pernah menonton berita ataupun baca berita tapi anda tak tahu macam mana seseorang wartawan tu nak pastikan berita yang mereka tulis ataupun berita yang mereka sampaikan tu sahih dan benar. Ini saya nak kongsi dengan korang macam mana seseorang wartawan tu nak dapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Okey, sebagai contoh, bila kita baca berita-berita mengenai jenayah yang berlaku, seorang wartawan itu dia akan menghubungi pihak berkuasa ataupun pihak yang mempunyai kuasa untuk bercakap mengenai perkara tersebut. Contohnya ketua polis daerah ataupun ketua polis negeri. Untuk pengetahuan korang, tak semua orang ataupun tak semua pegawai polis ataupun anggota polis, ini contoh boleh mengeluarkan sebarang kenyataan. Jadi tentunya hanya ketua polis daerah ataupun timbalannya ataupun ketua polis negeri saja yang ada kuasa untuk mengeluarkan sebarang kenyataan media ataupun menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh media seperti wartawan ni. Jadi kalau anda perasan, contohnya kita baca story, contohnya lah kalau di Johor ni kita baca story, menurut Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche ataupun Datuk Ayub Han Maidin Piche, Ketua Polis Johor berkata sekian sekian dan sekian. Itu kita panggil istilahnya quote. Jadi kita kena cari orang yang berkuasa, yang ada kuasa untuk bercakap dan quote perkataan tu. Dan begitu juga dengan berita-berita lain, contohnya berita ekonomi ataupun berita-berita politik ataupun berita berkaitan sesuatu negeri. Contohnya Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad berkata sekian-sekian. Itu yang kita panggil quote. Dan di situlah kita nak tahu story tu sahih atau tidak adalah melalui siapa yang beri kenyataan tu, siapa yang di-quote oleh wartawan tersebut. Okey, selain daripada berita yang kita tonton di stesen-stesen TV ataupun berita yang kita baca di surat khabar ataupun laman sesawang lain, sebagai orang awam kita juga boleh dapatkan berita yang benar, terutamanya lebih-lebih lagi ketika penularan COVID-19 ketika ini melalui platform sebenarnya .my. Dia ada laman sesawang sendiri, dan kalau korang ada aplikasi Telegram, korang boleh subscribe je sebenarnya .my. Jadi kita bukannya boleh dapat tahu berita-berita mengenai kesahihan sesuatu berita ataupun benda-benda yang tular sekarang ni melalui sebenarnya .my tu, tapi kita juga boleh buat aduan melalui aplikasi ataupun sebenarnya .my tersebut. Okey, ni ada lagi satu cara kita nak tahu berita tu sahih ataupun tidak. Sekarang ni kita bukan je banyak saluran televisyen, tetapi juga banyak saluran blog ataupun laman sesawang yang macam kita tak boleh nak percaya kesahihan dia. Jadi macam mana kita nak tahu? Senang je, kita kan banyak media arus perdana seperti contohnya RTM, Bernama. Itu adalah dua agensi ni selalunya antara yang paling sahih di Malaysia ini. Jadi wartawan-wartawan di media arus perdana ni sudah tentunya mereka yang bertauliah, yang mendapat pendidikan dalam bidang ini, dan pastinya mereka juga belajar etika. Jadi sudah tentu berita-berita yang disampaikannya ditulis disiarkan mematuhi etika dan tidak melanggar mana-mana undang-undang. Okey, baik. Jadi tanggungjawab untuk memastikan kesahihan sesuatu berita itu, untuk berkongsi berita-berita ni bukan sahaja terletak pada media ataupun wartawan ataupun penyampai berita, tapi juga kepada anda semua orang awam di luar sana.